hari ini tadabbur surah Ali Imran juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya sayangi pentadbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk umat Islam di Gaza, Palestin, juga muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan istiqamahnya kita dalam halaqah ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah tambahkan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Sebelum ini kita pergi ke pengenalan tadabbur. Hari ini kita beralih ke ayat yang pertama insya-Allah Ustaz surah Al-Imran. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak masuk surah Ali Imran. Surah yang ketiga dan surah ni mengandungi berapa ayat? 200 ayat. 200 ayat. So surah ini adalah tentang peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ceritanya berkaitan dengan orang-orang Nasrani dan orang-orang Kristian. Minggu yang lalu kita lihat bagaimana dalam pengenalan tu kalau orang-orang Yahudi banyak disebut dalam surah Baqarah. Kerana diorang punya problem menyembah lembu betina. Menyembah lembu betina. Dan kali ini surah Ali Imran, problem paling utama masyarakat ataupun kaum Nasrani ini, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian ini, mereka menyembah keluarga Imran. Mereka menyembah, mengagungkan, mempertuhankan keluarga Imran. Dan dalam pengenalan yang terakhir berkaitan dengan kritikan dari Allah tentang masalah hukum dalam surah Ali Imran adalah tentang makan unta. Tentang makan unta. Dalam syariat Bani Israel, mereka berpegang dengan hukum unta tidak boleh dimakan. Syariat Bani Israel mengatakan hukum unta tidak boleh dimakan. Namun Nabi SAW kata unta halal dimakan. Nabi kata unta tu halal dimakan. Dan mereka tetap berdegil, malah mereka kata halal dan haram ni bukan keputusan Nabi. Bukan keputusan manusia. Ini keputusan Allah. Lalu mereka tuduh Nabi ambil kerja Tuhan. Tuan-tuan, kekeliruan ini sebenarnya sudah lama berlegar dalam masyarakat kita. Kan? Sudah lama berlegar dalam masyarakat kita. Bila para ustaz, kan, mufti kata konsert tu hiburan yang melalaikan tu haram. Mufti bukan Tuhan nak tentukan halal haram. Gitu pula dia kata. Yang tak solat boleh masuk neraka.
Mufti ambil kerja Tuhan pula, masukkan orang dalam neraka. Kan? There's something wrong dengan cara dia berfikir. Dia punya brain.exe tu mungkin ada rosak ke atau macam mana ke, dia punya logik tu tak sampai. Bila kita kata halal ini datang daripada Quran, haram ini datang daripada Quran, dia boleh tuduh Nabi ambil kerja Tuhan. Dia boleh tuduh orang yang menasihat tu ambil kerja Tuhan. Menentukan orang ni masuk neraka, orang ni masuk syurga. Sedangkan yang kita beritahu, yang kita sampaikan ialah apa yang terkandung bentuk-bentuk hukuman yang dipersembahkan, yang dinyatakan melalui Quran. Bukan kita ambil kerja Tuhan. Kita menyampaikan kalam Tuhan. Gitu. Kalau .apk ni dia guna iPhone lah. Kalau .exe dia guna Windows. APK tu dia guna apa nama? Android. Gitu. So Allah menjelaskan bahawa unta tu sebenarnya halal. Dan memang ada Nabi dan Rasul terdahulu, contohnya Nabi Yaqub, beliau tak makan unta. Kan? Nabi Yaqub tak makan unta. Why? Sebab ada masalah kesihatan. Sebab itulah dia tak makan. Maka bukan bermaksud kalau Nabi Yaqub tak makan unta, dia automatik menjadi syariat pada waktu itu unta haram dimakan kepada semua orang. Oh tidak. Sama juga macam kita tuan-puan. Ada antara kita yang contohnya macam si Nazri tu, dia tak makan sayur. So bila si Nazri tak makan sayur, bukan bermaksud anak-anak dia juga haram makan sayur. Tidak. Itu salah faham. Kita yang tak makan lepas tu mengharamkan pula orang lain makan. Tidak. So sebab itu kita janganlah memandai-mandai dalam membuat hukum, menentukan hukum, mana yang halal, nyatakan halal, mana yang haram, nyatakan haram. Jika tidak sebenarnya hukuman ataupun undang-undang yang kita buat itu bakal menyusahkan diri kita sendiri. Okey, jom kita masuk kepada tafsiran surah Ali Imran. Ayat pertama adalah huruf muqatta'ah. Alif lam mim. Gitu. Alif lam mim. Huruf-huruf yang terputus. Antara manfaat bila surah itu dimulakan huruf yang terputus, Allah sedang beritahu pada kita maklumat dalam surah ini. Kalau Allah tak beritahu, kita tak akan tahu selama-lamanya. Contoh paling mudah, alif, lam dan mim. Allah tidak pernah reveal apa maksudnya. Tidak pernah bagi tahu apa pengertiannya. Tak pernah declare pada Nabi tentang maksud tersirat alif lam mim, tak pernah. Dan sampai ke sekarang kita tak pernah tahu. Kita tak pernah tahu. Dan huruf-huruf muqatta'ah ni hadir dalam Quran supaya kita yang membaca kekal sedar diri. Selamanya ilmu kita tidak pernah setanding dengan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita rasa aku dah tahu dah ni, aku dah belajar dah ni. Pernah lalui hari tu tadabbur surah Baqarah setahun kot dengan Ustaz Nazri. Cakap engkau nak bagi tahu aku, tak. Ilmu kita ni tak seberapa dan tak ke mana pun. So teruskan belajar, teruskan mendengar, walaupun surah yang dihidangkan, yang dibacakan itu kita sudah dengar berulang kali. Kan, mana tahu ada satu perkataan, satu huruf daripada surah itu yang kita tak pernah tahu tentang penjelasannya hadir pada waktu itu. Gitu. So, huruf muqatta'ah, perkara yang kita tak tahu, senyapkan je. Jangan pandai-pandai ulas.
Tentang alif 3 ke, alif 4 ke, kita tak tahu duduk perkara sebenar, tak payah ulas. Kan? Dia dah selamat dah kahwin 2, cukuplah. Ini kita dah ulas-ulas, macam suami kita yang kahwin. Relax sudahlah. Gitu. So kemudian ayat kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiada kecintaan, tiada kecenderungan, tiada keutamaan melainkan Dia. Ayat ini ada nafi dan isbat. Nafi itu la, tidak, tiada. Illa, isbat, menetapkan. Didahulukan dengan penafian, kemudian ditutup dengan penegasan. Kita kadang-kadang, kita buat ayat terbalik. Kita letak dulu benda yang baik, kemudian kita nafikan. Contoh macam ni lah. Ni grup apa ni? GNI kan? Gema Yasin Nur Iman. Siapa dia punya bos dia? Puan Rosniati Haji Mansur. Dengar kata dia nak kahwinkan anak dia, tak tahulah. Kan? So, kita puji bonda. Puji dia ni baik, dia ni rajin, dia ni begini, dia ni begini, dia ni begini, dia begini. Lepas tu ayat tu kita tutup dengan tapi, bila kita tutup dengan tapi, segala maklumat yang sebelum itu terbatal dengan perkataan selepas tapi. Sama juga macam kita jumpa kawan kita, oi, kau ni hebat lah, handsome lah, gini. Tapi kan, selepas tapi tu, habis. Selepas tapi tu, habis. Maksudnya, kita buat terbalik. Kita menyatakan dahulu, kemudian kita buat penafian. Tapi Allah buat ayat, Allah nafikan dulu. Tiada Tuhan. Tak ada sembahan. Tiada keutamaan. Tiada kecenderungan. Tiada kecintaan. Illa, melainkan Dia. Melainkan Dia. So Allah bukan ikut gaya manusia bercakap. Tidak. Tapi bila dia buat penegasan itu, segala bentuk penafian terdahulu, perkataan-perkataan terdahulu tak terpakai. Illa huwa. Kecuali Dia. Dan hanya Dia yang boleh menguruskan makhluk. Dan Allah perkenalkan pada kita dua sifat pertama Dia. Hayyun al-qayyum. Hayyun sentiasa hidup, qayyum sentiasa berdiri. Qayyum sentiasa tegak berdiri, qayyum. Sentiasa kekal, mentadbir selama-lamanya. Hayyun, qayyum, hidup dan kekal abadi selama-lamanya. Menariknya, dalam surah ini, kita bakal diperkenalkan dengan seorang Nabi yang hidup panjang umur dia. Pada usia 33 tahun, baginda diangkat ke langit. Baginda sekarang sedang hidup di alam langit dan bakal turun ke dunia dan nanti bakal wafat. Kalau kita kata Nabi Adam tu umurnya panjang, Nabi Isa rupanya lebih panjang. Tapi Allah bagi tahu dia lebih. Dia Hayyul Qayyum. Dia hidup selama-lamanya. Hidup dan tak pernah mati. Nabi Isa nanti akan wafat. Maryam sudah wafat. Mana-mana makhluk yang kita kenal sudah wafat dan akan wafat. Allah saja zat yang sedia ada mengurus semua makhluk selama-lamanya. Tak ada kuasa lain. So jangan mempertuhankan Isa. Jangan mengkultuskan Maryam.
Tapi bertuhankanlah pada Allah. Dan mengkuduskan Allah Subhanahu wa ta'ala. So, Allah mulakan dengan dua sifat, dua nama yang sangat relate dengan isi kandungan surah. Nah, gitu. Kemudian, tadi Allah perkenalkan diri dia. Siapa dia? Dia Hayyul Qayyum. Kemudian Allah kata, Nazzala alaikal kitab. Nazzala. Nazzala ni maksudnya dia menurunkan kepadamu kitab. Nazzala alaikal kitab bil haqq. Kami turunkan kepadamu kitab yang tepat. Kitab yang mengandungi kebenaran. Kitab yang menjadi panduan hidup. Dan nazzala tu, kan perkataan nazzala, ini maksudnya beransur-ansur, sedikit-sedikit. So, kalau anzala itu turun sekaligus. Sekaligus. Kalau nazzala turun sikit-sikit. So, Allah beritahu tentang Quran ini, Allah gunakan perkataan nazzala sebab Quran itu turun sikit demi sedikit kepada Nabi SAW. Tapi bila kita baca, kita boleh baca macam dia turun tu anzala, sekaligus turun. Kan? Perkataan nazzala itu sendiri sudah menunjukkan mukjizat Quran tu. Kan, tuan-puan? Siapa yang masih ada simpan buku tingkatan 1? Tingkatan 1 ni macam lama sangat. Buku SPM tu lah, SPM. Kan kita mula belajar mengarang, terbakar. Terbakar lah. Kesian, rumah dia terbakar. Kena makan anak-anak lain pula. Okey. Waktu kita mula-mula belajar mengarang, umur berapa? 12 tahun, tingkatan 1. Kan? Saya sebatang pen. Atau saya sepasang kasut. Buat karangan kan? Cuba bezakan waktu kita berusia 12 tahun punya karangan dengan usia 21 tahun dengan usia 61 tahun punya karangan. Quran turun 23 tahun beransur-ansur, sikit-sikit. Tetapi kita tak boleh nak beza ayat pertama turun, ayat pada tahun pertama turun dan ayat pada tahun ke-23. Sebab kalau dibandingkan dengan manusia, kita melalui proses peningkatan umur dan semakin meningkat umur, semakin matang. Tapi ada juga kita semakin meningkat umur, semakin tak matang. Contoh waktu kanak-kanak kita kan belajar untuk kawan-kawan, hormati orang lain. Tapi bila dewasa jadi ahli parlimen, tak hormat pun orang lain, jadi tak matang. Kalau waktu kecil kita tahu beza baik buruk. Kan benda baik perlu dibuat, benda buruk perlu ditinggalkan. Tapi semakin kita dewasa, semakin tak matang. Rokok yang tak baik itu yang kita duk pulun. Kan akhirnya kita macam tak mau mais. Tapi Quran daripada tahun pertama sampai tahun ke-23, gaya bahasa, penyampaiannya, ayatnya sukar untuk kita bezakan, oh ini yang belum matang, yang ini usia sudah matang. Tak. Sama daripada awal sampai akhir. Walaupun dia turun beransur-ansur. Nazzala. Itu dahsyatnya, hebatnya Quran. Tapi bila Allah sebut tentang kitab-kitab terdahulu, contoh dalam ayat ini juga, wa anzalat taurata wal injil. Taurat dan Injil itu turun sekaligus.
Dia bukan beransur-ansur. Turun sejepuk ikutlah siapa. Tapi yang penting sekaligus. Sekelepuk. Entah aku pun Segedebok. tak tahu. Segedebuk. Tak tahulah. Macam tu. Dia turun sekaligus. Nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayh. Dia turun beransur-ansur untuk mengesahkan kitab yang terdahulu. Musaddiqan lima baina yadayh, dia bukan sekadar mengesahkan, tapi Quran berbentuk updated version. Updated version. Kalau kita ada apps dalam kita punya phone, kalau tak diupdate, dia dalam bentuk perisian lama. Kalau sekarang iPhone, dia punya updated version 17.2, 17.1. Kalau orang tu tak pernah update, mungkin dia masih pakai yang 13 ataupun 14. So, benda-benda yang lapuk ini perlu diperbaharui. Bukan bermaksud Allah mengubah apa yang ada dalam kitab terdahulu, tetapi Allah empower, Quran empower kitab-kitab terdahulu. Musaddiqan lima. Ada maklumat yang Quran clarify semula. Maklumat tu ada dalam kitab terdahulu, tapi Quran datang untuk clarify semula. Murnikan semula. Sebab kita tahu, bila kitab ini berada di tangan manusia, manusia ni bukan sekadar nakal, tapi lama-kelamaan dia mula jahat dan berusaha untuk ubah mengikut selera dia. Jangan cakap orang lah, kita pun macam tu tuan-puan. Kita pun macam tu. Ya ke Ustaz? Tak adalah, saya tak sukalah ubah-ubah ni. Saya memang kalau terima begitu, begitulah saya guna. Tak ada. Contoh, resepi masakan. Resepi masakan. Nak tanya ni, bonda. Bonda ada tak? Bonda pandai masak asam pedas? Ataupun masak kurma? Bonda mana satu? Bonda yang mana satu? Aduh, bonda mana satu? Bonda Banyak banyak. betul mak aku. Bonda ada banyak, Ustaz. Banyak betul mak aku ni. Bonda and bonda. Bonda Rose. Bonda Rose Alah. nak pergi Terengganu pun naik flight. Bonda Mana-mana- Nuri ni acang Mana-mana ya. bonda Oh. yang ada Ibu anak jago perempuan now. comel. Ada. Bonda Rose yang pandai masak. Adakah resepi yang diterima mula-mula dulu sama dengan apa yang kita masak sekarang? Kan kita ubah. Ikut selera kita, ikut cita rasa kita. So sama juga macam orang Yahudi dan Nasrani ni. Bila dia tak suka dengan hukum tu, dia akan ubah ikut selera dia. Bila dia tak suka hukum ni, dia baca, ni kena dengan batang hidung aku ni. Kita kan orang ada-ada. Kita ubahlah sikit, biar yang ini ni kena untuk orang-orang kebanyakan saja. Tak sama kita dengan mereka, mana sama. So, benda yang sedia ada dan kita ubah ni, benda ni normal. So, bila Allah turunkan kitab itu sendiri, turunnya kitab itu sebagai ujian besar kepada manusia. Kita boleh cenderung untuk ikut, patuh dan taat 100% tanpa ubah, atau kita ubah ikut selera kita. Dan ayat kedua Allah kata apa? Tiada Tuhan melainkan Dia. Tiada Tuhan melainkan Dia. Kalau kita stick berpegang, tiada Tuhan lain selain Allah, kitab yang aku terima daripada Dia dan aku takkan ubah, kita selamat. Tetapi kalau tanpa ada maklumat itu, tanpa ada perasaan itu, tiada Tuhan melainkan Allah, itu tidak menjadi keutamaan, that's it.
hukum yang datang kita akan ubah ikut selera kita. Kita akan ubah ikut selera kita. So Allah beritahu kedudukan, keadaan Quran berbanding kitab Taurat dan Injil, berbanding kitab-kitab terdahulu. Kalau Quran diturunkan beransur-ansur mengikut keadaan Nabi waktu itu dan mengikut peristiwa yang berlaku, manakala Taurat dan Injil turun sekaligus dan dia diubah. Kerana fungsi Quran untuk mengesahkan updated version berkaitan dengan kitab-kitab terdahulu. Okay, next. Min qablu hudal linnas. Taurat dan Injil sebelum ini fungsi dia Taurat dan Injil sebelum ini fungsi dia hudan linnas, menjadi petunjuk kepada umat manusia. Hai, ini maklumat baru. Maklumat baru bagi kita. Sama ada tuan-puan perasan atau tak. Saya dah perasan dah, ini maklumat baru. Selama ini, saya personally menganggap Taurat dan Injil hanya untuk Bani Israel. Kan? Hanya untuk Bani Israel. Tapi Allah kata, wa anzala Taurat wal Injila min qablu hudal linnas. Kami turunkan sekaligus Taurat dan Injil sebelum Quran menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Oh, rupanya Bani Israel yang dapat kitab, mereka gagal untuk sampaikan pengajaran kitab itu kepada manusia yang lain. Malah lebih dahsyat, mereka menganggap mereka lebih utama berbanding manusia yang lain. Bila dia rasa dia bagus, dia akan anggap ini kitab-kitab kami. Kenapa kami perlu beritahu pada manusia lain? Biarlah diorang masuk neraka, kami masuk syurga, diorang sorok info. Rupanya kitab ini, Taurat dan Injil, asalnya hudal linnas, untuk semua manusia. Tapi sebab diorang perasan bagus, diorang kata kamilah pilihan Tuhan, yang lain semua goyim, yang lain semua binatang, wajar mati. Dia tak sampaikan. Dan benda itu, kalau umat Islam, kalau kita orang beriman, tidak belajar Quran, kita akan sama dengan puak-puak terdahulu yang bukan kita sorok info, tapi kita bila kita tak belajar Quran, kita tak tahu nak sampaikan apa. Cuba tengok Taurat dan Injil, sejarahnya. Siapa yang boleh baca Taurat dan Injil? Hanya diorang punya ustaz-ustaz dan mufti-mufti diorang. Ustaz-ustaz dia je yang pandai baca. Dan yang rakyat kebanyakan marhai ni ikut je. Ustaz kata AA lah, ustaz kata BB lah. Sebab tu kalau Yahudi ni, dia bukan sekadar melihat Taurat itu sebagai kitab suci. Dia ada satu lagi kitab terjemahan Taurat, namanya Talmud. Kitab Talmud inilah yang diikuti oleh orang-orang Yahudi seolah-olah Talmud ni kitab suci. So apa beza dengan kita? Bila kita tak belajar Quran dan kita tak sampaikan. Kan? Sama. So, peringatan ini kepada semua, hudal linnas, kepada semua. Dan menariknya tuan-puan, kalau kita tengok apa berlaku dekat Gaza, ada tak orang-orang Gaza
buat live TikTok macam ni menyeru, oi masyarakat dunia, jomlah beriman, jomlah masuk Islam. Tak ada. Diorang buat video kebetulan, ambil video, buat TikTok. Apa yang dipaparkan, digambarkan ialah keteguhan iman, ketulusan budi, kemuliaan akhlak, tawakal yang bukan alang-alang, ucapan alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil yang bertali arus keluar. Bagaimana tawanan perang boleh melambai orang yang menawan. Muka ada senyum. Tawanan perang tu keluar daripada tawanan, senyum, lambai, siap high five. Itu akhlak apa tu? Mereka tak perlu masuk keluar TV berdakwah, tak. Tapi akhlak dan akidah yang hebat begitu, dia menjadikan manusia yang lain seluruh dunia nampak video tu mula mencari Quran. Hudal linnas, mula mencari Quran. So kalau kita benar ikut panduan yang ada dalam Quran, cukup tuan-puan, cukup. Tak perlu kita buka mulut. Orang tengok tindak tanduk kita, orang berkejar-kejar, berlari-lari nakkan agama ini. Kan, siapa Megan Rice? Megan Rice. Tahu tak? Megan Rice. Yang peluk Islam. Yang dia kagum dengan akhlak orang-orang dekat Gaza. Dia kenal ke orang dekat Gaza? Tak. Tapi merasa kagum itu, dia terus baca Quran. Dia baca Quran sebab akhlak orang dekat Gaza bukan akhlak orang dekat Malaysia. Akhlak orang dekat Malaysia, aduh. Kan? Member baru kahwin dia, baru kahwin halal. Itu pun dikutuk. Yang pergi konsert, lepas tu siap, will you marry me? Tidak pun dikecam, dikutuk. Lah, apa benda kita ni? Kan beza cara fikir tu. So, hudal linnas ini penting. Penting. Sehingga kan Nabi SAW pernah mengingatkan pada kita. Perkara pertama dan paling utama untuk kita minta pada Allah bukanlah tentang dunia, bukanlah tentang sihat, bukanlah tentang harta. Tak. Perkara pertama dan utama yang kita perlu minta pada Allah berulang kali ialah hudan, petunjuk. Dengan petunjuk, Allah akan guide kita. Apa saja kita nak buat. Katalah kita nak renovate rumah. Nak renovate rumah. Doalah pada Allah, ya Allah berilah aku petunjuk. Allah akan lorongkan nak dapat duit macam mana. Nak dapatkan kontraktor yang tepat macam mana. Allah akan dorongkan dan lorongkan. Yang penting kita minta petunjuk. Hudan. So kitab ini turun, dia tak tawarkan harta. Dia tak tawarkan kesihatan. Dia tidak tawarkan benda-benda dunia, material ni, tak. Tapi Quran ini dia hanya tawarkan petunjuk. Itu. So min qablu hudal linnas, Taurat dan Injil turun sebelum ini menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Wa anzalal furqan, dan Allah juga turunkan Furqan. Turunkan Furqan. Apa maksud Furqan ni? Furqan ni pembeza. Pembeza. Okey. Macam mana nak faham Furqan ni? Kitab-kitab terdahulu
di dalamnya ada message. Message yang perlu disampaikan oleh Nabi. Nabi Isa, Nabi Musa. So message yang dia nak sampaikan ada dalam kitab. Tapi dalam masa yang sama, Allah beri Nabi dan Rasul ini, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, kan, Nabi Nuh. Allah beri mereka mukjizat. Allah beri mereka mukjizat. Tujuannya untuk membuktikan bahawa dia ni betul Nabi. Itu Furqan. Membezakan dia ni bukan manusia biasa. Inilah bukti kenabian. Allah turunkan Furqan tu sekaligus. Bukan beransur-ansur. Sekaligus. So, Rasul terdahulu, message benda lain, Furqan, mukjizat ni benda lain. Nabi Musa dapat Taurat, kemudian mukjizatnya tongkat. Nabi Isa dapat Injil, mukjizatnya makanan turun dari langit. Kan, dia buat pakai tanah liat, buat burung pakai tanah liat, burung tu hidup. Orang hidup dia boleh, orang mati dia boleh hidupkan. Penyakit sopak dia boleh baikkan. Orang buta dia boleh celikkan. So, Furqan dan message, mukjizat dan message, dua benda berbeza. Tapi menariknya tuan-puan, Quran yang ada depan kita ni, Quran, dia adalah gabungan mukjizat dan message. Quran ini adalah gabungan mukjizat dan message. So kalau dulu orang tolak mukjizat, nanti kita akan lalui, kalau panjang umur, kita akan lalui dalam surah Ma'idah. Cerita-cerita yang terakhir dekat penghujung surah itu tentang kisah Hawariyin, sahabat-sahabat Nabi Isa. Waktu itu peristiwanya adalah tentang The Last Supper. Supper tu lain. The Last Supper. Makan malam terakhir. Kan tentera Rom dah kepung keliling. Mereka kepung tu nak tangkap Nabi Isa, nak dibunuh. So sebelum berlaku tu semua, sahabat-sahabat dia minta pada Nabi Isa, boleh tak tunjukkan mukjizat. Mukjizat apa? Turunkan makanan dari langit, kami nak tengok. Nabi Isa jawab, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kau tak percaya ke aku ni Nabi? Tapi para sahabat dia berkeras juga nak, dia kata untuk tenangkan hati. Macam mana nak tenang tuan-puan? Dah kena kepung kot tempat tu. Nabi Isa nak kena bunuh. Tapi dia minta nak tengok mukjizat supaya dia boleh tenang. Benar, yakin dan percaya. So, Nabi Isa doa. Surah apa tadi? Surah Ma'idah. Jom kita tengok surah Ma'idah. Nabi Isa berdoa. Dan cara Nabi Isa berdoa berbeza dengan cara yang biasa kita buat. Siapa dekat TikTok, minta maaf lah. Anda kena buka Quran sendiri. Kena buka ayat yang ke 114 surah Ma'idah. So Nabi Isa pun berdoa. Qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana. Tengok, bila dia minta sesuatu yang besar, dia gabungkan nama Allahumma dan Rabbana.
Kita kalau kita berdoa, sama ada kita mulakan dengan Allahumma. Allahumma hdina fi man hadait. Atau Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Kita mula dengan Allahumma ataupun Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana ighfir lana dhunubana. Tapi bila sesuatu yang besar yang kita nak minta, kita boleh ikut contoh Nabi Isa berdoa menggabungkan kedua nama Allahumma Rabbana. Allahumma Rabbana. So baginda pun berdoa, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan ke atas kami makanan dari langit. Makanan dari langit. Dan turunnya ini akan jadi hari raya bagi kami. Hari yang istimewa bagi kami. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Dan beri kami rezeki, engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan apa respon dari Allah? Ini sebab diorang nak minta mukjizat. Diorang minta mukjizat dan tengok apa respon dari Allah. 115 surah Maidah. Respon dari Allah inilah antara respon yang paling menakutkan dalam Quran. Allah kata, inni munazziluha alaikum. Qala Allah berkata, inni munazziluha alaikum. Aku akan turunkan, aku akan beri hidangan tu berulang-ulang. Bukan hanya satu kali, berkali-kali. Berkali-kali. Munazziluha alaikum, berulang-ulang. Faman yakfur. Siapa yang engkar, kufur selepas ini. Lepas dah nampak mukjizat, dia tak percaya. Lepas dah dapat hidangan, dia engkar. Lepas dapat mukjizat, dia tak syukur, yakfur. Siapa yang kufur, engkar, sesudah nampak mukjizat, sesudah datang mukjizat, antara kamu, fa inni, sungguh aku akan, u'adzibuhu, akan azab dia, azaban dengan satu azab, la u'adzibuhu, yang mana aku tak pernah azab orang selama ini, ahadam minal alamin. Aku akan azab dia dengan satu azab yang aku tak pernah azab orang lain dengan azab itu. Oh, rupanya kesan kita menolak mukjizat sangat besar. Kalau kita perhati apa berlaku kepada umat terdahulu, bila Allah datangkan azab, ia berlaku setelah kaum itu menolak mukjizat yang Nabi tunjuk. Kaum Samud, mukjizatnya apa? Unta betina. Mereka bunuh unta tu, lepas bunuh unta mukjizat tu, lepas bunuh datang azab. Kan? Kaum mana lagi? Nabi Musa. Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Musa. Yang terakhir, laut terbelah. Fir'aun nampak kot mukjizat tu, laut terbelah. Dia tak nak terima, tetap juga kejar Nabi Musa, nak bunuh. Akhirnya mati, diazab. Sebab dulu, mesej dan mukjizat asing. Tapi sekarang, mesej dan mukjizat tu satu. Kan Quran kan tadi sebut mesej dan mukjizat satu. Quran tu mukjizat kot. Tapi ramai tak yang tolak? Yang tak percaya, yang tak mau tahu, yang tak nak belajar, yang tak nak dengar, ramai? Kenapa tak diazab Ustaz? Sebab boleh jadi pertimbangannya ialah dia bukan tolak mukjizat.
tapi dia tolak mesej. Dia bukan tolak mukjizat, tapi dia tolak mesej. So tugas kita yang sedang belajar Quran, sedang nak faham Quran, kita bukan sekadar membaca mesej, tapi kita sedang melalui peringkat-peringkat merasai mukjizat. Kadang kita jumpa ayat macam ni, kita rasa kagum. Kagum hingga menjadikan kita lemah, tak terdaya. Kita sendiri mengakui, ya, kalau manusia takkan boleh buat ayat macam ni. Kita lalui momen-momen, apa kita kata tu, goosebump waktu baca Quran. Kita lalui momen-momen itu. Dan kalau kita sudah rasa mukjizat dan kita tolak dan nafikan, that's it. Kita layak dapat azab. Tapi kalau sekadar dia tolak tanpa tahu apa tu Quran, tak. Itu masih dikira sebagai dia tolak mesej. Dia tolak mesej. Sebab tu semakin kita baca Quran, kita akan lalui momen-momen indah itu. Dan sebab tu kita tengok mak bapak kita dulu, atuk nenek kita dulu tak lekang dengan Quran. Sebab mereka melalui scene-scene dalam hidup dia, momen-momen dalam hidup dia terkesan dengan Quran. So kalau mahu jatuh cinta dengan Quran, teruskan membaca, teruskan belajar. Saya yakin dan percaya kita takkan mahu tinggal Quran. Tak akan mahu. Sebab apa yang dihidangkan di dalamnya, tak ada jual dekat kedai. Tak ada bentuk keseronokan yang boleh ditawarkan seperti mana keseronokan yang Quran tawarkan. Tak ada. Dan keseronokan itu berpanjangan. Kita boleh jadi ketagih. Keseronokan itu berpanjangan. Bear with me. Memang berpanjangan. Kalau setakat keseronokan apa? Minum arak, makan dadah, berzina. Itu sekejap je. Satu malam. Kadang 2-3 saat. Kadang 2-3 minit. Tapi dengan Quran, ada masanya tuan-puan. Bila Allah reveal, buka satu lagi lembaran tentang kefahaman ayat tu, tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam. Tapi mukjizat kali ini dia berbeza dengan mukjizat dulu. Mukjizat kali ini dia kena ada usaha dari kita. Kalau mukjizat dulu kan Nabi Musa pukul laut terbelah. Bani Israel waktu tu apa usaha dia? Dia tengok dia, wow, terbelah kot laut. Terus nampak depan mata terbelah. Tapi mukjizat Quran, dia bukan terhidang depan mata. Tak. Kita kena baca, kita kena kaji, kita kena faham. Lalu sepanjang proses itu, Allah akan buka satu-satu mukjizat. Kena baca, kena faham, kena kaji. Barulah kita jumpa jus dia tu. Mukjizatnya tu. Sebab dia bentuk sami'na, bentuk dengar. Benda yang kita dengar ni, kan, sesuatu yang kita dengar berbeza dengan sesuatu yang kita tengok. Mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa ialah sesuatu yang boleh dilihat dengan mata. Nampak ular, nampak laut terbelah, nampak katak, nampak sungai jadi darah, nampak burung tu terbang, nampak orang mati, nampak. Tapi Quran, dengar. Dan contoh dengar ni, berapa ramai orang yang bercakap, audiens nak tunggu dan dengar.
Tak semua orang bercakap, ramai orang boleh bercakap, boleh keluarkan suara, tapi tak semua orang bercakap dan keluarkan suara boleh menarik hati manusia untuk kekal duduk dan dengar. Plus Quran dalam bahasa Arab, kita pula Jawa. Mana kena, tak match. Quran bahasa Arab, kita Jawa, kita dengar bahasa Arab, tak faham. So, bagi mereka-mereka yang akjam, mereka-mereka yang bukan orang Arab, dia ada usaha lebih untuk baca, untuk faham, dan bila dia dapat rasa mukjizatnya, dia tak akan tinggal. Dia tak akan tinggal. Itu tuan-tuan. So, berbahagialah bagi mereka-mereka yang sudah mula mengorak langkah. Satu langkah demi satu langkah, nak belajar, nak baca, nak faham tentang Quran. So, nanti lambat laun Allah akan buka. Allah akan buka mukjizatnya, rasa tenangnya, rasa damainya, rasa tenteramnya, rasa cintanya. Saya ada kawan, dia kongsi dengan saya, dan dia sudah mula nak baca. Padahal dia ni hafal Quran. Dia kata aku memang daripada dulu, dia kata, ustaz dia selalu cerita, ada orang yang hubungan dia dengan Quran tu sangat akrab, paling tidak 1 bulan 1 kali hatam. 1 bulan 1 kali? Ya, 1 bulan 1 kali. Ui, kita yang marhai ni setahun sekali waktu Ramadan tu dah syukur dah. Dah syukur dah. Ini 1 bulan 1 kali kot. Lepas tu ada pula yang upgrade. Daripada 1 bulan 1 kali, dia hatam setiap 2 minggu. Dia hatam setiap 2 minggu. Ui, dia 1 bulan 1 kali. Ini 1 bulan 2 kali. Ada yang upgraded version 10 hari sekali. Sekurang-kurang dia baca 1 hari 3 juzuk. 1 hari 3 juzuk. Pagi lepas subuh 1 juzuk, tengah hari lepas zuhur 1 juzuk, malam lepas maghrib 1 juzuk. 10 hari 1 kali hatam. Ada yang hubungan dia seminggu sekali. Seminggu sekali. Dan seminggu sekali ni yang saya tahu orangnya pernah mengamalkan, sedang mengamalkan, ialah Syekh Sufi. Hakim tilawah Quran antarabangsa daripada Syekh Sufi daripada Jordan. Jordan pula. Dari mana entah, aku pun lupa dah. Tapi negara Arab lah. Dia seminggu sekali akan hatam. Seminggu sekali akan hatam. Dan Syekh Sufi, dia pernah kongsi teguran dari bapa dia. Ini guru Quran kongsi teguran dari bapa dia. Bapa dia tanya, macam mana sekarang hubungan kau dengan Quran? Tu, bapa dia tanya, macam mana sekarang hubungan engkau dengan Quran? Bapa kita pernah tanya macam tu, atau kita dah jadi bapa orang sekarang ni, kita pernah tanya anak kita macam tu? Tak pernah kan? So bapa dia tanya dia, macam mana hubungan kau sekarang dengan Quran? So dia pun bagi tahu, setakat ni alhamdulillah saya berjaya maintain untuk hatam seminggu sekali. Kalau kita dengar anak kita kata, ya setakat ni alhamdulillah tahun ni dia seminggu sekali hatam. That's my boy. Kan, that's my boy. Inilah anak aku, inilah anak abah. Seminggu sekali kot. Lepas tu bapak dia respon. Apakah nilai kecintaanmu pada ayat Quran untuk engkau sanggup jumpa seminggu sekali? Maksud seminggu sekali ni ialah, kalau kita baca surah Baqarah, ayat dalam surah Baqarah, kita akan jumpa lagi ayat tu 1 minggu akan datang. 1 minggu akan datang.
So, kita nak ke berkahwin dengan orang rumah kita, boleh jumpa seminggu sekali. Atau kita nak kalau boleh jumpa lebih kerap. Bapak dia kata, kenapa tak jumpa 3 hari sekali? Seminggu sekali itu sekurang-kurang 1 hari 4 juzuk, 5 juzuk. Tapi bapak dia kata, kenapa tak jumpa 3 hari sekali? 1 hari 10 juzuk. Atau lagi bagus macam Imam Syafi'i, hari-hari khatam, hari-hari dia akan jumpa ayat tu. Hari-hari dia akan ulang ayat tu. So sekarang, dia tanya, kau cinta tak pada Quran ni? Kau sanggup nak jumpa dia 1 minggu 1 kali? Lain bang-puan. Lain level orang yang hatinya sudah melekat, terikat dengan Quran. Lain. Lain. Imam Syafi'i 2 kali sehari waktu bulan Ramadan. Tapi bulan-bulan biasa 1 hari 1 kali khatam. So, that's it. Kita baru sampai ayat 4, separuh. Nanti kita sambung lagi esok, baki ayat 4. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Kembali kepada moderator. InsyaAllah. Buka soalan. Ada hal? Ya? Oh, tak dengar suara saya. Diorang tak perasan ke dah habis? 11:30 kot. Tak, Ustaz. Duk berangan lagi. Duk dengar, duk tunggu lagi. Lupa pula Ustaz kata dah pergi ke moderator. Ada. Macam naik kereta api Ustaz. Betul-betul sampai stesen. Dah sampai? Macam tu. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Saya kadang tertanya-tanya macam mana orang yang belum peluk Islam macam Megan Rice dan sebelum-sebelum tu dan selepas-lepas dia, bila diorang baca Quran terjemahan je, diorang boleh macam faham semua. Kita nak kena dengar tadabbur pun kadang kita macam susah nak faham. Macam mana diorang boleh rasa cepat faham dan macam boleh relate dengan Quran? Kita sendiri yang orang Islam yang semula jadi ni pun macam payah. Okey. Soalan yang sangat bagus. Pertama, diorang nampak video. Diorang tengok video dulu. Tengok video orang dekat Gaza. Cara dia tengok video tu dengan cara kita tengok video tu berbeza. Mereka tengok video tu dalam keadaan tertanya-tanya. Dari mana diorang dapat kekuatan? Kita tengok video tu, kita dah tahu diorang kuat sebab iman. Sebab Quran, sebab Allah. Diorang tak ada. Diorang zero knowledge tentang itu. Lalu dia buat perbandingan dengan agama dia. Kenapa agama aku tak macam ni? Apa yang ada pada Islam sampai orang Islam boleh bertindak macam tu? Kita dah terbiasa, dah lali. Kita dah immune benda tu. So, diorang bila baca Quran, diorang dengan idea tertanya-tanya. Nak dapatkan jawapan. Kita pula bila kita baca Quran, kita bukan dengan minda tertanya-tanya. Bukan nak dapatkan jawapan. Kita punya minda nak dapat pahala. So bila minda kita nak dapat pahala, kita hanya dapat pahala. Kita tak dapat apa yang tersimpan dalam Quran. Tapi bila kita baca Quran seriously, kita akan jumpa banyak persoalan, sangat banyak persoalan. Sehingga kadang kita rasa, aku rasa tak ada ustaz yang boleh jawab soalan aku ni. Tak ada. Kita punya paradigm, cara berfikir, cara melihat sudah berbeza, berubah. Malah kadang hanya dengan satu huruf. Kenapa tiba-tiba huruf ni lah? Kenapa tak huruf yang lain lah? Langsung kita tak boleh nak move on. Selagi kita tak dapat jawapan tu. Kita akan tertanya-tanya, meronta, hati ni meronta. Contoh,
Kalau kita terus baca ayat 4 ya. Min qablu hudal linnas wa anzalal furqan. Kemudian innal ladzina kafaru. Tadi Allah sebut annas, manusia. Sekarang Allah sebut kafaru. Wih, ini kan perubahan yang mendadak. Tadi Taurat dan Injil diturunkan untuk beri petunjuk pada manusia. Sekarang tiba-tiba Allah sebut tentang orang kafir. So Taurat dan Injil beri petunjuk pada manusia. Manusia yang ini belum dapat Quran, dia belum tentu terima Quran. So kalaupun dia terima Taurat dan Injil, tak terima Quran, dia jadi kafir. Innalladzina kafaru. Kenapa tiba-tiba berbeza panggilan hanya kerana tolak Quran? Apa hebatnya Quran ni? Itu yang membuatkan kita tertanya-tanya dan nak mencari, nak dapat jawapan. Itu yang berlaku pada Megan Rice. Sebab dia datangi Quran dengan sikap mahu tahu. Mahu tahu. Kita pula datangi Quran sebab adat kebiasaan. Sekadar nak baca, sekadar nak penuhi kuota bacaan, nak dapatkan pahala. Tapi beza kalau kita datang dengan aku nak tahu sesuatu lain. Sama macam kita pergi kelas. Kita pergi kelas, kita pergi tu sebab kelas tu wajib, kalau tak pergi berdosa, ataupun kelas tu wajib, kalau tak pergi tak dapat markah, ataupun apa. Berbeza dengan kita pergi kelas sebab kita memang nak tahu tentang benda tu, atau kita pergi sebab nak ambil periksa. Lain. Macam orang yang saya tengok dalam video kan, yang baru convert Mak Saleh, bila diorang masuk Islam je, terus diorang boleh tolak rokok, arak semua diorang boleh berhenti. Tapi kita ni rokok tu macam tak ada apa, macam biasa. Budak-budak pun berlumba-lumba nak isap rokok. Pelik lah. Betul. Sebab kita dapat Quran ni dalam bentuk keturunan. Yang biasa diajar, diketengahkan pada kita ialah tentang mutu dan cara bacaan. Tapi berkaitan dengan terjemahan, dengan penafsiran, yang itu kurang. Orang tua dulu, dia nak dapatkan akses kepada pengetahuan bahasa Arab sangat terhad. Lalu kehidupan waktu tu apa? Dijajah, keluar masuk hutan. Dia yakin Quran ini boleh menyelamatkan, Quran ini boleh beri dia sesuatu. Lalu sebab itulah timbul ilmu-ilmu kebal dulu. Guna ayat Quran. Menjadi tak? Menjadi. Tetap menjadi. Kemudian ada pula kepercayaan, ada kalau disebut dalam Jawa tu gimbaran, pendamping berupa harimau putih dekat rumah, tunggu kebun, tunggu itu, tunggu ini. Semuanya diguna ayat Quran. Sebab untuk dapatkan akses pengetahuan bahasa Arab terhad. Quran ini dia akan menjadi bergantung pada niat tu. Gantung pada niat. Tapi sekarang bila orang zaman itu dia rasa kurang untuk tahu tentang Quran. Tapi menariknya banyak je peribahasa-peribahasa yang sangat relate dengan Quran. Itu luar biasa orang dulu tu. Banyak peribahasa-peribahasa yang sangat relate dengan Quran. So bila dia tahu kelemahan tu, dia pun hantar anak-anak dia pergi belajar ke Timur Tengah dengan harapan balik boleh tolong ajar tentang Quran. Dah tahu bahasa Arab, tolonglah pakcik-pakcik makcik-makcik ni ajar tentang Quran. Katalah 100% yang pergi, yang balik yang ngajar Quran, tuan-tuan rasa berapa? Selebihnya kan gaduh. Engkau bid'ah, engkau ini, engkau wahabi, engkau itu, engkau ini. Kan? So kita kena realign balik, kita hantar anak kita belajar bahasa Arab tu untuk apa?
untuk tahu hukum lalu mengkafirkan orang lain, menghukum orang lain? Tidak. Dia balik, dia kuasai bahasa dan tolong ajar kami makcik-makcik yang tak ada kesempatan untuk belajar bahasa Arab, bahasa Quran ni, ajar kami tentang Quran, terangkan kami tentang Quran. Sepatutnya begitu. Kan? Barulah masyarakat kita tersusun, teratur, view dia sama. Kan wujud universiti ada ada kuliah bahasa, ada kuliah syariah, ada kuliah usuluddin. Semua tu untuk apa? Untuk kita dapat belajar faham Quran. Sampaikan kepada orang yang tak sempat nak belajar, nak baca Quran. Kan orang kebanyakan ni Allah gelar mereka-mereka yang tak tahu ni sebagai ummiyin. Ummiyin. So kalau kita tak tahu tentang Quran, tak tahu tentang bahasa Arab, tak tahu tentang Quran, kita ni ummi. Lalu orang-orang yang tahu tu kena ajarlah. Kena buka kelas-kelas tadabbur ni dengan lebih luas, dengan lebih banyak. So bila dah banyak kelas tadabbur, yang marhai ni jangan pula membandingkan, oh kelas ni lebih bagus dari kelas ini, yang ustaz yang ini lebih pandai dari ustaz yang ni. No, bukan. Kita sama-sama nak memperkenalkan apa isi kandungan Quran pada orang lain. That's it. Bukan untuk dibanding-bandingkan, bukan nak bangga-bangga. Kan? So boleh connect tak tu? Gitu. Ada soalan lagi? Tadi terputus, Ustaz. Putus. Saya tak dengar line. Ada Oh, soalan lagi. putus-putus ke Ustaz lah? ada Minta masuk? maaf lah. Ada, nak mandi. Dah mandi dah tadi, Allah. tapi balik Saya dah daripada pergi sungai surau tu tadi dia ke? macam melekit-lekit. Oh, jadi ni nak tutup lah. Tak payah buka soalan dah ya? Boleh kita sambung esok? Oh, so ada. So itulah. InsyaAllah. Baik. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan jazak. Ustaz atas pencerahan hari ini. Tadabbur ayat 1 hingga 4. Kita akan sambung esok ayat yang kelima insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan banyak yang kita dapat. Banyak insyaAllah banyak boleh kita ambil ibrah. Pengajaran mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Bertambah lagi ilmu kita hari ini. Dapat sesuatu hari ini. Masya Allah. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman. Sahabat-sahabat pecinta ilmu. Yang tetap setia menunggu dari subuh tadi hingga ke saat ini. InsyaAllah. Ustaz saya buat bahan kuliah petang ni. Ustaz. Kuliah asar ini bersama dengan Imam Farid bin Syari dengan Al-Wafi Syarah Hadis 40 Imam Nawawi pukul 5.15 petang insyaAllah. Jadi terus kita bersama-sama dengan Gubernur Iman. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Simpan soalan esok insyaAllah. Ustaz lagi. Ustaz ada hal, Ustaz nak pergi mandi. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Afad Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.